dalam kitab Sairus Salikin, iaitulah pada menyatakan kelebihan perangai baik dan menyatakan kecelaan lawannya, baik lawannya buruk ataupun jahat. Maka tuan-tuan, dalam kitab ini pengarang kitab memberikan kepada kita ilmu agar kita lebih faham dan lebih teliti. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala, daripada Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi, katanya firman Allah Ta'ala berkenaan dengan apa? Perangai baik dan perangai baik kelebihannya, dan perangai buruk ataupun jahat, ya, kecelaannya. Ni tak. Firman Allah Ta'ala bagi nabinya dan kekasihnya, padahal ia memuji atasnya dan mengatakan ia akan nikmatnya pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tuan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suratul Qalam ayat yang keempat berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahu azim. Bahwasanya engkau ya Muhammad setinggi-tinggi yang mempunyai perangai yang baik yang amat besar. Maksudnya apa? Allah bagi jaminan, wahai Muhammad, engkau ni, di kau ini adalah setinggi-tinggi perangai yang baik dan amat besar sekali. Tak ada orang yang boleh challenge. Itu dia. Ni cerita tentang apa? Dalam Suratul Qalam Allah sebutkan tentang kehebatan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian sabda baginda yang berbunyi, inna husnal khuluqi la yuzibul khati'ah kama tudhibu syamsul jalid atau kama qala rawahul Tabrani, yang bermaksud bahawasanya baik perangai itu menghancurkan akan kesalahan. Betul kan? Orang yang baik perangai, tuan-tuan, kalau dulu dia jahat, kalau dulu dia buat salah, maka akan tertutup sedikit demi sedikit kesalahannya. Tertutup. Padahal tuan-tuan banyak buat salah, tiba-tiba tuan jadi baik je. Tuan kan? Tapi bukanlah secara drastik. Tuan-tuan, orang yang nakal tiba-tiba baik, tuan-tuan, kita boleh terima perubahan dia, tetapi sentiasa berjaga-jaga. Dan dinyatakan bahawa sesungguhnya dalam ayat ini, orang yang baik perangai itu menghancurkan akan kesalahan dia sebelum ni, yakni segala kejahatan seperti menghancurkan matahari akan air yang beku. Maksudnya apa? Matahari, tuan-tuan, dia boleh hancurkan air yang beku. Padahal, tuan-tuan, disebutkan bahawa baginda Nabi bersabda yang bermaksud yang terlebih berat sesuatu yang ditaruhkan di dalam neraca pada hari kiamat itu, iaitu perangai yang baik. Maksudnya apa? Berat, tuan-tuan. Berat nilai, berat ganjaran, berat timbangan untuk orang yang ada perangai baik. Kan? Minggu lepas kita jumpa, tuan-tuan, iaitulah al-kalimatut thayyibah sadaqah. Kalimah ataupun perkataan yang baik itu adalah sedekah. Kita cakap benda yang baik, sedekah. Kan? Saya berterus terang dengan tuan-tuan, terpanggil untuk terus, tuan-tuan, dalam ceramah, dalam kuliah dan sebagainya. Kenapa? Sebab itulah tadi hadis Nabi, berkata atau bercakap benda yang baik-baik, sedekah. Tuan-tuan, dan mudahan, ya, dan mudahan dalam tempoh berkuliah, berceramah, alhamdulillah tadi dapat telefon maulid pun dah ditangguhkan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab yang berpunca dekat tongkang pecah tu pun maulid ni.
Maulid tuan-tuan di kluster Batu Tujuh, tuan-tuan. Terdoakan sebab bertambah ramai pula ni. Ya. Tambah ramai pula di Batu Pahat sana. Dan tadi pun tuan-tuan, saya tiba-tiba kawan saya datang, dia kata mak dia dah pakai gelang. Dah pakai gelang putih. Jadi saya ni tunggu masa je. Kalau mak saya positif, saya kena swab test. Oh, minta maaf Ustaz. Minta maaf Ustaz. Ustaz jangan dekat dengan saya. Jangan dekat dengan saya. Saya terus balik. Terus balik sebab apa? Sebab bila kita kontak rapat, memang peluangnya cerah. Sebelum ni orang pertikaikan. Apalah SOP masjid, jarak 1 meter, kan? Kena apa nama? Pakai mask sembahyang. Sampai ada orang kata tak sah sembahyang pakai mask. Ya, nak kena cek suhu. Sekali dah kena macam ni baru tahu. Petang tadi sahabat saya tanya, Ustaz macam mana Ustaz kalau orang yang masih cakap macam tu? Senang je. Cakap pada dia, kalau awak dah kena baru awak tahu. Entah dia? Ni sahabat saya satu keluarga dekat hospital Keluang. Dia, isteri dan 6 ke 7 anaknya. Duduk dalam satu bilik di hospital Keluang. Daripada Pekanbaru, Semerang. Dan ya? Jadi tuan dia 1, 2, 3, 4, 5 lebih kurang 6 ataupun 7. Lupa tuan-tuan. Sekitar itulah. Ya? Maka tuan-tuan, kita doakan semoga sahabat saya, Ustaz Muhyiddin dan juga keluarganya dan semua yang terlibat agar segera sembuh. Sebab apa? Amin ya rabbal alamin. Ni berkat doa ahli syurga ni. Ni sahabat-sahabat syurga ni di masjid di surau tuan-tuan kan. Ya, dalam masa yang sama kita kena kembalikan kecerdikan akal kita ni. Orang yang mempertikaikan kenapa mufti, kenapa menteri agama bersetuju supaya apa? Penjarakan dalam solat. Sebenarnya, tak maaf cakaplah, dalam bab ni menteri agama, mufti pun tidak ada ilmu secukupnya tentang SOP ni. Tapi mereka ada rujukan. Siapa? Pakar-pakar perubatan, Majlis Keselamatan Negara. Lalu mereka bermesyuarat, akhirnya berjaya. Tetapi bila mereka yang tidak mengikuti SOP ini, akhirnya tuan menyebabkan ya berlakunya jangkitan penularan COVID-19. Negeri Johor, tuan dia, antara yang meningkat sekarang ni, cukup bimbang dan paling menakutkan Batu Pahat dekat dengan kita. Parit Semarang pun sama. Hamba Allah tuan jemaah saya yang pergi umrah tempoh hari 22 hari, suami isteri berada di hospital Keluang. Doakan semoga mereka segera sembuh dan kita terhindar, ahli keluarga kita terhindar daripada COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Apapun tuan-tuan, benda ni memang tak nampak, tapi pengakuan seorang daripada mereka yang dah kena, sakit gila dia kata. Memang sakit gila tuan-tuan. Dia kata apa? Simptom memang tak ada, tapi bila kena tu ya Allah, nak bernafas pun payah. Na'udzubillah min dzalik. Apapun tuan-tuan, kita kena kuatkan lagi, iaitulah pematuhan SOP kita. Kawan ajak salam, minta maaf banyak-banyak. Kerana saya sayang pada awak, saya tak salam awak. Sebab apa? Saya bimbang saya ada bawa gejala, saya ada bawa virus ni. Dan saya bimbang juga awak bawa virus ni. Entah dia? Jadi jangan bersentuhan. Dengan isteri wajib bersentuhan tuan-tuan. Kemudian dinyatakan bahawa sesungguhnya dalam perkara ini baginda Nabi ingatkan dalam hadisnya tadi, iaitulah satu perkara yang sangat penting. Orang yang buat perangai baik tuan-tuan akan menghancurkan, iaitulah kesalahannya. Kemudian baginda bersabda lagi, terlebih berat sesuatu ditaruhkan di dalam timbangan ataupun neraca. Ya, al-mizan. Tuan-tuan ya, al-mizan ni maksudnya neraca. Maka tuan-tuan, kita ni kalau buat perangai baik, kita buat benda baik, apa dia?
Sekarang tuan kita sedang berusaha. Saya sendiri tengah berusaha ni nak bagi sedekah pada tuan-tuan. Tapi bukan sedekah wang ringgit. Sedekah yang Nabi kata dalam hadisnya, al-kalimatut thayyibah sadaqah. Cakap benda yang baik, sedekah. Tuan-tuan cakap dengan kawan-kawan benda yang baik, sedekah. Tuan-tuan ajak kawan-kawan pergi semayang, sedekah. Kan? Tuan-tuan beritahu kawan-kawan supaya banyak bacakan apa? Doa COVID-19, sedekah. Tuan-tuan beritahu pada kawan-kawan jangan salam dengan sesiapa pun, sedekah. Sebab bila kita cakap benda yang baik, tuan-tuan beritahu kawan-kawan banyakkan minum apa tuan-tuan? Minyak zaitun, ya, minyak ikan, sedekah. Teman-teman putri kita. Betul kan? Dan kenapa tuan-tuan? Saya mau ni tuan jumpa hamba Allah yang diamalkan minyak zaitun. Ya Allah, dia kata apa ustaz? Dah boleh sujud ustaz. Sebelum ni banyak kali tuan-tuan dicuba gagal, sakit gila dia kata. Tapi bila diamalkan tuan-tuan, minyak zaitun, minyak ikan ni kan, alhamdulillah dah boleh sujud dah dia. Dulu kakinya memang bengkak tuan-tuan. Kemudian Allah nyatakan juga di sini bahawa sebagai panduan untuk kita, buatlah benda baik, cakaplah benda baik, nanti dia akan jadi pemberat dekat sebelah kanan. Neraca nanti timbang tuan-tuan, timbang kati tu kan, sebelah kanan, sebelah kiri, ya. Senang cerita lambang Barisan Nasional tu lah kan, ya, dacing. Saya cerita kenapa? Sebab ada yang tanya ustaz, dacing tu macam mana? Ya, timbangan tu macam mana ustaz? Timbang digital ke? Ni tuan-tuan, dia tak sama dengan timbang digital sekarang ni. Ya, memang jauh. Habis timbang kuih ke? Mak saya jual kuih bulan puasa nak raya ustaz. Jadi timbang pakai timbang kuih tu yang kecil macam mainan tu. Bukan. Terangkan pada dia. Senang cerita tengok lambang dacing tu kan. Dia ada mangkuk kanan, mangkuk kiri. Kalau berat belah kanan tuan-tuan, syurga lah tempat dia. Ya. Kalau belah kiri ada berat sikit tuan-tuan, singgah ke neraka. Tapi kalau zoom tuan-tuan ya, zoom maksudnya apa? Belah kiri ternaik terus, belah kanan cecah ke lantai. Mudah-mudahan kita dapat masuk terus ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Lalu inilah Nabi katakan bahawa dalam hadis seterusnya baginda bersabda, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisa yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa atau kama qala. Alhamdulillah, bahawasanya yang terlebih baik dan terlebih kasih daripada kamu kepada aku, dan yang terlebih hampir kamu daripada aku tempat kedudukannya pada hari kiamat, iaitu orang yang terlebih baik perangainya daripada kamu. Senang faham apa dia? Panjang sikit lagi kan. Allah kata apa? Ya, maaf, Nabi kata apa? Orang yang terlebih kasih dengan baginda Nabi, yang rajin berselawat kan, pagi-pagi tak lupa, ya Allah, aku hadiahkan Fatihah ini untuk pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang kasih dengan Nabi. Kemudian tuan selawat, sallallahu ala Muhammad, pantang dengan selawat. Lepas doa tuan-tuan, imam selawat, dia pun duduk, sallallahu ala Muhammad. Cantik. Dalam kereta tuan-tuan, ni baru ni saya dengar. Tuan ni orang sebelah saya, dia tutup tingkap harapan. Saya dengar tuan-tuan, dia tengah seronok baca apa? Selawat tu lah, tafrijiyah tu. Bagus tuan-tuan, teruskan. Ni tuan-tuan dalam grup WhatsApp pun ingatkan kawan-kawan, banyakkan baca selawat tafrijiyah. Dengar tuan-tuan, kat trafik merah masa tu, ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman. Saya tengok tuan ni, macam kenal orang ni tuan. Rupanya orang yang selalu saya jumpa kat mana tuan, ya, dekat sebuah surau, ya. Lalu dia mengamalkan selawat. Bagus sangat. Sebab itu tuan-tuan, orang yang mengamalkan selawat ini, Nabi kata apa? Orang yang disebutkan tadi terlebih kasih kepada aku, dia akan terlebih hampir dengan kedudukannya
kepada aku, dan iaitulah seorang yang terlebih baik perangai daripada kamu. Siapa? Siapa yang baik perangainya ketika di dunia dengan orang, tuan-tuan, Masya Allah, ya, ini bukan berlakon, tapi memang realiti hidup dia. Mungkin mula-mula macam berlakon cuba jadi baik. Berlakon tu supaya apa? Allah bisa tegal biasa, selalu kita dengar. Tapi tuan-tuan, benda baik tu mula-mula susah kita nak buat, tapi bila dah biasa buat, kita akan jadi benda tu sebagai apa, tuan-tuan? Lumrah hidup kita. Buat benda baik. Dan inilah amalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang akan nampak kejujuran kita. Orang akan nampak, tuan-tuan, kesungguhan kita nak jadikan perangai kita ni perangai yang baik. Dan orang juga akan nampak bagaimana seseorang tu, tuan-tuan, yang mana cakapnya, ya Allah, manis, tuan-tuan. Cakap manis ni ada dua maksud. Yang ada manis memang baik, tuan-tuan, tapi yang kedua manis tapi ada maksud. Tuan. Orang kata apa? Umpama menanam tebu di bibir. Tuan. Takut tu, ya. Yang tu semua orang perasan. Dan orang yang cakap tu pun sebenarnya perasan. Memang dia sedang buat baik, tuan-tuan. Bagi kita tidak. Malam ni kita jumpa, lalu Nabi pesan, bersungguh-sungguhlah kamu untuk buat perangai yang baik. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menunjukkan perangai yang baik. Dan mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan yang baginda katakan, orang ni akan dapat duduk di sebelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bila? Ketika hari kiamat. Hari ini, tuan-tuan, kita kalau duduk di satu program agama, tok guru datang, tuan-tuan, kita kalau boleh nak duduk rapat dengan tok guru. Ya, kalau dengan pembesar, kadang-kadang orang, tuan-tuan, kalau boleh nak duduk rapat dengan pembesar. Kalau tengok bola, tuan-tuan, dekat grandstand, tuan-tuan. Lalu hakikatnya di tempat yang sangat kita harapkan di akhirat nanti, dengan mudah kita dapat duduk dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana caranya? Buat perangai yang baik. Buang perangai yang buruk. Kepada siapa? Kepada semua makhluk. Siapa makhluk Allah? Makhluk Allah yang bernyawa, iaitulah seperti manusia, binatang dan sebagainya. Kan? Lalu, tuan-tuan, amalan ni kita kena teruskan. Tuan-tuan, yang mana pagi tadi, tuan-tuan, saya lihat seorang hamba Allah, ya, dalam keadaan nampak susahnya. Tapi saya terus teringat pesan tok guru. Kalau nampak orang susah dan sedang meminta sedekah, walaupun kita sedang naik kereta, naik motor, tuan-tuan, cuba amalkan amalan ini. Doakan dengan lintasan hati kita spontan. Ya Allah, kurniakanlah, tambahkanlah rezeki untuknya, dan kurniakanlah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang tak boleh bagi sedekah pun, sebab naik kereta, tuan-tuan, kan, kat traffic light lagi dah hijau, tengok, tuan-tuan, ya Allah, tak sempat nak bagi sedekah, tuan-tuan, kan. Lalu yang tu kita niat ataupun kita doakan untuk mereka. Malam tadi pukul 12.30 malam saya dapat satu WhatsApp yang mana seorang hamba Allah, tuan-tuan, dia kata apa? Ada seorang baby ni, tuan-tuan, dia disahkan mendapat penyakit kronik yang saya pun tak pandai nak sebut, tuan-tuan. Lalu terasa sayu sangat. Ya, sedang Allah bagi kita anak-anak, ya, syukur sangat-sangat. Syukur tu nanti Allah akan tambah nikmatnya. Allah bagi kita, tuan-tuan, anak-anak yang sihat, sempurna dan sebagainya. Ya, lalu, tuan-tuan, apa kita perlu balas? Kalau kita jumpa orang yang susah, dalam kesusahan seperti itu, anak yang ditimpa musibah, saya terus fikir, esok pagi saya nak cuba post kepada semua grup untuk galakkan mengambil keajaiban sedekah subuh.
lalu bagi nombor akaun bapa baby tadi tuan-tuan. Alhamdulillah, responnya mudah-mudahan baik, ramai yang memberikan sumbangan. Itu cerita sedekah subuh lagi dah panjang. Hari ini kita jumpa tuan-tuan tentang apa? Iaitulah perkara yang Nabi sebut, buat apa saja perangai baik. Kan? Orang susah kita bagi sumbangan kalau kita mampu. Tak banyak RM1 pun okey. Ya? Kenapa tuan-tuan nanti RM1 tu akan balik semula pada kita? Tapi ada orang tanya, Ustaz, yang jual buah mangga dekat traffic light tu orang susah ke? Itu orang yang bijak. Nabi suka sangat kalau orang Islam yang mana bijak mencari rezeki. Cuma doakan semoga mereka selamat. Jangan ada kena langgar. Betul kan? Bijak anak-anak muda tu mencari rezeki tuan-tuan. Tebalkan muka, kebetulan sekarang pakai emas, orang tak kenal tuan kan, menjual mangga dan sebagainya. Tahniah tuan-tuan yang membantu ekonomi mereka. Sebab kita rasa syukur, sebab mereka Allah bagi idea. Banyak traffic light. Minggu lepas hari Sabtu tuan-tuan saya di Johor Bahru, bukan mangga je tuan, yang jual air dalam botol tu kan. Ya pun tuan-tuan ni, lupa saya, ayak mangga, ayak kan. Yang tu pun ramai. Kenapa? Sebab Allah bagi dia idea untuk cari rezeki dia, dan dia tidak melakukan perkara yang buruk, mencuri dan sebagainya. Kan? Bagus sangat tuan-tuan. Yang tu pun kita kena ingat pesanan polis, berjaga-jaga, jalan jangan pakai gelang emas sangat, bonda-bonda kat belakang tu kan. Bimbang nanti kena ragut, ya. Kita pun tuan-tuan jalan-jalan dengan bawa duit banyak sangat, ya. Tuan bimbang nanti kena copet dan sebagainya. Kemudian, kerana apa? Kerana sekarang ni waktu pandemik, daripada 18 Mac hari ini tuan-tuan, ekonomi di kalangan mereka yang dibuang kerja dan sebagainya, maka semakin susah, semakin sempit. Ya, yang paling menakutkan tuan-tuan, baru ni sahabat saya kata rumah kawan dia dekat Johor Bahru kena lelong, hampir separuh harga. Daripada 600,000 lebih tuan-tuan, tinggal 300,000 lebih je. Ya, maka tuan-tuan, kenapa dah nampak dah bayang-bayang benda tu akan berlaku tuan-tuan, disebabkan ekonomi. Kita doakan semoga segera berakhir, iaitulah pandemik COVID-19 ini. Dan berita tentang umrah pula, orang Indonesia pergi umrah 12 daripada 300 tu kan, 12 orang daripada mereka positif COVID-19. Jadi tangguh-tangguhlah dulu, ya. Kenapa? Kalau pergi positif, buat susah je tuan-tuan kan. Dan bulan 12 ni ada penerbangan yang kecil tuan-tuan, jumlah yang tak ramai, tapi harganya pun nak dengar 12,800. Wallahualam, betul. Kemudian sabda baginda Nabi Muhammad SAW, min sa'adatil mar'i husnul khuluq. Baginda bersabda yang berbunyi, hadis tuan-tuan, iaitu disebutkan bahawa setengah daripada bahagia seseorang itu iaitu perangai baik. Maksudnya apa? Setengah ataupun sebahagian daripada sebahagian daripada kebahagiaan seseorang. Orang yang bahagia tuan-tuan, tanda dia apa? Perangai dia baik. Kalau dia berperangai baik tuan-tuan, kita pun dapat baca, ni memang orang bahagia ni. Kalau perangai dia buruk, tak bahagia dah tu. Kenapa? Stres. Tapi janganlah stres memanjang. Kita pun dah ada ubat stres tuan-tuan. Apa dia? Kalau stres sangat, sakit kepala, tidur tuan-tuan. Kemudian dikata oleh seorang, ya Rasulullah, apakah celaka itu? Celaka itu, sabda baginda, iaitu jahat perangai. Orang yang jahat perangai itu, Nabi kata apa? Itulah kategori celaka seseorang. Saya mohon maaf tuan, tak nak sebut perkataan-perkataan buruk ni, tapi memang dalam kitab ni disebut celaka. Orang yang perangainya jahat tuan-tuan, cakapnya Masya Allah, sampai orang kata mulut longkang tuan-tuan. Saya banyak terkejut tuan-tuan beberapa bulan yang lepas, ya, bila orang kata
Yang cakap buruk tu orang panggil mulut longkang, Ustaz. Dah, ni longkang apa pula ni, ya. Tuan, rupa-rupanya kiasan, ya. Orang yang cakap buruk, mulutnya tuan-tuan seperti longkang. Macam-macam tuan kan. Perkataan baru, bagus juga orang kita ni, ya. Tuan, dan semalam saya dalam grup tuan, dalam grup sama-sama belajar kat Mahat dulu. Di kalangan kami tuan ada juga mereka yang terlibat dengan perubatan Islam, ya, Darushifa. Tuan, kebetulan masa dia orang duduk WhatsApp dalam grup tu, saya sedang baca ayat ruqyah. Salah seorang daripada sahabat saya tuan-tuan, dia buat juga ruqyah ni. Tapi dia kata apa? Saya kalau dah baca ruqyah, tengok masih lagi apa? Masih lagi apa dia kata? Merasuk kan? Masih lagi cakap bukan-bukan, masih lagi mengamuk. Senang je. Saya beritahu pada adik-adik dia, bapak dia ke, pergi ambil air longkang, kita mandikan dia air longkang. Baik terus tuan. Nak kena mandi air longkang, baik terus tuan kata dia. Wallahualam, saya tak pernah cuba tuan jadi sekali-sekali kita cuba. Tapi dia kata kalau tak sempat ambil air longkang, senang je. Senang je. Masuk air dalam mulut, komo-komo-komo. Ya. Engkau kalau tak berhenti, kalau tak nak keluar, aku sembuh dengan air dalam mulut aku ni tuan. Baik terus tuan kata dia. Wallahualam, saya tak tergamak pula nak buat tuan Itu pengalaman di antara rakan-rakan saya. Cuma sekarang ni, dalam tempoh ni, Darushifa tuan-tuan menghentikan sebentar kerana apa? Bimbang kontak rapat, iaitulah COVID-19. Itu berlaku di Batu Pahat. Berkata seorang lelaki bagi Rasulullah SAW, beri wasiat olehmu akan daku dengan berbuat kebajikan. Maksudnya apa? Nabi pesan tuan-tuan, beri wasiat olehmu akan daku dengan berbuat kebajikan. Lelaki ini bertanya pada Nabi. Apa jawab baginda? Takuti olehmu akan Allah sekira-kira di mana adamu. Maksudnya apa? Nabi kata, kalau kita ni nak dapatkan kebajikan, maka takut dengan Allah dekat mana pun kita ada. Duduk kat mana sekalipun, kena takut pada Allah. Maka berkata pula, tambahi akan daku. Maksudnya dia minta Nabi wasiatkan pada dia. Lelaki ni minta Nabi wasiat benda yang dikatakan kebajikan yang dia boleh buat. Pertama Nabi kata apa? Takut pada Allah walau kat mana kita berada. Diminta lagi. Yang kedua, Nabi bersabda, iringi olehmu akan kejahatan itu dengan kebajikan. Nescaya menghapuskan ia akan dia. Ya? Maksudnya apa? Kalau seseorang tu buat jahat, kan, cepat-cepat cover dengan buat benda baik. Dah terbuat benda jahat, cepat-cepat selain daripada istighfar, lalu terus buat benda baik. Tu yang kita jumpa tadi. Orang kalau sebelum tu jahat, kemudian dia buat benda baik, yang jahat tu akan tertutup. Lama-lama tuan-tuan terbenam. Maka itulah namanya kejahatan tertutup kerana dibuat kebaikan. Yang ketiga, tambahi olehmu akan daku, dikata. Maka baginda bersabda, bercampur engkau akan manusia yang berperangai baik. Maksudnya baginda pesan yang ketiga ni, Nabi suruh kita bercampur dengan orang yang berperangai baik. Kat mana nak dapat? Antaranya di dalam qaryah ataupun jemaah masjid inilah antara mereka yang sedang berusaha, termasuk saya, sedang berusaha menjadi orang yang berperangai baik. Kita sambung selepas azan.
Alhamdulillah, kita sambung sikit lagi insya-Allah tuan-tuan. Kemudian dikatakan bahawa sesungguhnya Fudail rahimahullahu ta'ala telah sampai akan kami bahawasanya dikata oleh seorang sahabat bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya fulana, iaitu seorang perempuan yang berpuasa sehari-hari, kemudian sembahyang pada malam hari. Tengok, puasa setiap hari, sembahyang waktu malam, padahal ia jahat perangai. Ya, padahal dia jahat perangainya, menyakiti ia akan orang sekampung dengan dia, dengan lidah dia. Lidah dia tuan-tuan suka sakit hati orang. Maka sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada kebajikan di dalamnya dan ia daripada isi neraka jahanam. Allah, takutnya tuan-tuan. Sampai Nabi cakap macam tu, maksudnya apa? Tiada kebajikan di dalamnya sampai ia daripada isi neraka jahanam. Ya, walaupun dia puasa setiap hari, sembahyang malam, tetapi buruk jahat perangainya, menyakiti orang sekampung dengan lidahnya, maka ia adalah isi neraka jahanam. Sabda Nabi lagi, iaitu jahat perangai itu iaitu dosa
yang tidak diampuni dan jahat sangka seorang itu, iaitu kesalahan yang bertambah-tambah. Ya, maksudnya apa? Dia buat salah yang bertambah-tambah, tak berhenti, tambah tuan-tuan. Dan yang terakhir tuan-tuan, Nabi sebutkan dalam hadisnya, iaitulah innal abda la yablughu min su'i khuluqi asfala daraki jahannam, atau kama qala rawahu Tabrani, yang mengatakan bahawasanya seorang hamba Allah itu sampai ia daripada sebab jahat perangai ke bawah pangkat yang terlebih ke bawah sekali daripada neraka jahanam. Maksudnya apa? Kita tahu tuan-tuan, tingkatan orang yang duduk dekat neraka jahanam ni kan, sebab dia bertingkat tuan-tuan, tindih kan, ada tingkat yang paling bawah tuan-tuan. Namanya untuk siapa? Orang yang jahat perangainya. Dan inilah menyebabkan bagi diingatkan sambungannya bahawasanya seorang hamba itu sesungguhnya sampai ia dengan sebab baik perangai kepada tempat yang terlebih tinggi sekali daripada darjat syurga di dalam akhirat. Apa maksud kat sini? Bagi tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ayahanda bonda depan saya yang baik perangai, yang ternyata tuan-tuan mengamalkan kehidupan yang bersopan santun, kehidupan yang tuan-tuan berbudi bahasa, amalan kita kan, maka orang macam ni kata Nabi apa? Dalam hadis ia sebutkan mereka ini akan mendapat darjat yang tinggi sekali di dalam akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orangnya. Amin ya rabbal alamin. Dari itu sebagai pesanan baginda Nabi kepada kita, maka jangan teragak-agak, jangan bertangguh. Setiap kali kita nak bercakap, setelah kita bincangkan ni tuan, iaitulah kul khairan aw liyasmut, cakaplah benda yang baik. Kalau tak ada benda baik nak cakap, senyap. Tapi bila time kita nak cakap tuan-tuan, kita cakap benda yang baik-baik. Cakap kita tuan-tuan yang boleh menggembirakan orang lain. Cakap kita bukan nak perli orang lain. Cakap kita bukan nak kutuk orang lain. Cakap kita tuan-tuan bukan nak menghina orang lain. Bahkan cakap kita tuan-tuan menyebabkan orang rasa syukur, orang rasa bangga, orang rasa suka, dan orang rasa bertuah sebagai insan yang bergelar makhluk Allah. Dan seterusnya mereka akan terus bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Kita kalau betul-betul puji seseorang, kita kalau betul-betul cakap baik pada seseorang, lalu Nabi sebut apa tadi? Yang kita baca tuan-tuan, al-kalimatut thayyibah sedekah. Cakap benda yang baik itu sedekah. Kita dapat pahala sedekah. Nak sedekah wang ringgit tuan-tuan bukan tak boleh-boleh, tapi nak dapat lebih lagi nilainya, tu tadi, cakap benda yang baik-baik. Semoga apa yang kita lakukan ini sentiasa dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita dah dengar dari hadis tadi tuan-tuan, Nabi akan bertemu dengan kita waktu di akhirat nanti, iaitulah bagi mereka yang baik perangainya, baik kata-katanya, baik budi bahasanya, dan seterusnya, meninggalkan segala yang menyakiti, menghina, dan seterusnya yang buruk perangai. Apapun yang baik itu tuan-tuan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu mungkin kifarah untuk diri saya, minta ampun, minta maaf. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Akhir kata tuan-tuan, marilah sama-sama kita menampakkan kesyukuran di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua.